Seorang doktor pulang ke rumah setelah habis waktu kerjanya. Apabila dia melangkah masuk, dia mendapati isterinya dalam keadaan aneh. Isterinya dalam keadaan terduduk bongkok sambil mukanya pandang ke bawah. Doktor kemudian mendapati isterinya sudah tidak lagi bernyawa. Apa yang terjadi sebenarnya? Tepat jam 6.33 pagi setelah pulang dari kerja, doktor melangkah masuk ke dalam rumahnya di Rawang, Selangor. Pada ketika itu, dia masuk ke dalam rumah bersama dengan pemandunya. Setelah kedua-dua mereka berada di dalam rumah, doktor kemudian memberi arahan kepada pemandunya supaya melakukan beberapa kerja. Doktor mengarahkan pemandunya supaya pergi membersihkan rumah dan membasuh pinggan kotor yang ada di sinki dapur. Doktor itu kemudian naik ke tingkat 1 rumahnya. Doktor mendapati barang-barang di tingkat 1 agak bersepah. Doktor kemudian mengemas barang-barang yang berterabur itu. Setelah itu, dia mencapai sebatang penyapu lalu menyapu lantai di tingkat 1 rumahnya. Dia kemudian pergi mendapatkan pemandunya dan mengarahkan pemandunya itu supaya keluar membeli makanan untuk sarapan pagi. Selepas itu, segala-galanya berlaku. Setelah pemandunya keluar, doktor kemudian melangkah naik ke bilik tidurnya. Setelah melangkah masuk ke dalam bilik tidur, dia mendapati isterinya dalam keadaan aneh. Isterinya terduduk bongkok di pucuk katil sambil mukanya pandang ke bawah. Doktor kemudian pergi ke arah isterinya dan menyentuh belakang badan isterinya, namun tiada tindak balas dari si isteri. Isterinya langsung tidak bergerak. Doktor mendapati isterinya dalam keadaan pucat dan dia kemudian membaringkan isterinya di atas katil. Tanpa membuang masa, doktor membuat bantuan pernafasan CPR kepada isterinya. Namun, si isteri masih lagi tidak bergerak. Keadaan bilik tidur mereka pada ketika itu dalam keadaan busuk, iaitu berbau kencing dan muntah. Setelah doktor sedar yang isterinya sudah lagi tidak bernyawa, dia mula menangis. Manakala tidak, seorang suami yang penat baru pulang dari kerja ingin melihat senyuman manis si isteri, tiba-tiba mendapati isteri sudah lagi tidak bernyawa. Doktor kemudian mencapai telefon dan segera menghubungi pemandunya. Dia mengarahkan pemandunya supaya segera pulang ke rumah. Pemandu pulang ke rumah dengan segera setelah dapat arahan dari majikannya. Ketika pemandu masuk ke dalam rumah, dia mendapati isteri majikannya itu dalam keadaan berbaring. Doktor kemudian mengangkat isterinya dan pemandu pula pergi masuk ke dalam bilik tidur yang lain di rumah tersebut. Pemandu mendapati bilik tidur yang dimasukinya itu lebih kemas dan bersih. Satu laporan polis telah dibuat atas kematian yang berlaku. Pihak polis kemudian pergi ke rumah doktor tersebut dan selepas mendapati tiada tanda-tanda mencurigakan, pihak polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes mati mengejut. Bagaimanapun pada keesokan harinya, kes ini diklasifikasikan semula sebagai pembunuhan selepas laporan bedah siasat menunjukkan mangsa mati akibat sesak nafas, berkemungkinan selepas muka mangsa ditekuk dengan bantal. Terdapat juga kecederaan di kepala mangsa dipercayai berpunca daripada objek tumpul. Doktor dan pemandunya kemudian ditahan polis di sebuah apartmen di Taman Melati, Wang Semaju. Apa yang sebenarnya berlaku? Polis mula mengesyaki doktor adalah suspek yang membunuh isterinya di dalam bilik tidur. Ini kerana tiada suspek lain yang berada di rumah pada masa kejadian. Suspek bertegas mengatakan yang dia baru sahaja pulang dari tempat kerja pada ketika itu. Macam mana pula dia yang membunuh isterinya sendiri? Kes kemudian dibawa ke mahkamah. Suspek yang bernama Dr. Jitwo Singh, 54 tahun, dituduh membunuh isterinya yang bernama Shanto Kau Jaswant Singh, 46 tahun, dalam sebuah rumah di Bandar Country Homes, Rawang, antara jam 5 pagi dan 8.30 pagi pada 22 Oktober 2007. Dr. Jitwo didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Tiada saksi yang melihat bagaimana Dr. Jitwo membunuh isterinya. Persoalan yang ditimbulkan di mahkamah adalah kenapa si mati dijumpai dalam keadaan terduduk. Untuk menerangkan apa yang terjadi, pihak pendakwa raya iaitu Jabatan Peguam Negara memanggil doktor pakar di mahkamah.
Doktor pakar mengatakan mangsa mati lemas. Doktor pakar mengesahkan ada kemungkinan mangsa mati dicekik benda lembut pada bahagian leher atau hidung mangsa ditutup. Namun, tiada kes prima facie dibuktikan yang tertuduh membunuh isterinya. Fakta keberadaan tertuduh pada hari kejadian diragui untuk meyakinkan mahkamah yang tertuduh adalah pembunuh. Laporan berdasar menunjukkan mangsa disahkan mati dalam tempoh 20 jam sebelum dijumpai tertuduh. Tidak mungkin tertuduh yang membunuh isterinya. Bagaimanapun, pihak pendakwaan kalah dalam kes ini di Mahkamah Tinggi. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Pihak pendakwaan juga kalah dalam kes ini di peringkat Mahkamah Rayuan kerana tiada kes prima facie dibuktikan. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Pihak pendakwaan yakin yang tertuduh hanya mereka-reka cerita dan tertuduh adalah pembunuh sebenar dalam kes ini. Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan pihak pendakwaan. Apakah keputusan Mahkamah Persekutuan? Adakah tertuduh didapati bersalah? Di peringkat Mahkamah Persekutuan, prima facie kes berjaya dibuktikan. Ini bermaksud tertuduh adalah pembunuh sebenar. Peguam bela perlu berhujah untuk membuktikan sebaliknya. Kes kemudian berpatah semula ke Mahkamah Tinggi di hadapan hakim yang sama untuk mendengar hujahan peguam bela. Dalam pembelaan, peguam bela menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang mengatakan tertuduh membunuh isterinya. Peguam bela kemudian memanggil doktor pakar lain untuk menerangkan apa yang terjadi. Kini, ada 2 doktor pakar berlawanan hujah. Sebelum ini, doktor pakar pertama mengatakan mangsa mati akibat dicekik benda lembut pada bahagian leher atau hidung mangsa ditutup. Manakala doktor pakar kedua pula mengesahkan mangsa mati bukan kerana dibunuh dan mangsa tidak dicekik. Doktor pakar kedua mengatakan mangsa mati kerana positional asphyxia iaitu sesak nafas secara tiba-tiba dan tiada kaitan dengan dakwaan mangsa dicekik di leher maupun hidung mangsa ditutup. Doktor pakar kedua mengatakan tiada unsur jenayah dalam kematian mangsa. Hujahan doktor pakar mana satu yang betul sebenarnya? Hujahan doktor pakar pertama atau kedua? Hujahan doktor pakar kedua diterima panel 3 hakim Mahkamah Rayuan. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan mengesahkan ada keraguan munasabah dalam kes ini. Dr. Jitwa Singh didapati tidak bersalah membunuh isterinya dan dia terlepas dari tali gantung. Kes ini selesai di Mahkamah Rayuan setelah Dr. Jitwa terbukti tidak bersalah. Pelbagai persoalan yang timbul dalam kes ini. Adakah ada orang lain yang masuk ke dalam rumah kerana keadaan rumah dikatakan dalam keadaan berselera? Adakah ada orang lain yang memecah masuk ke dalam rumah sebelum si suami pulang dari tempat kerja? Dalam kes ini, ketika ahli keluarga Dr. Jitwa dan isterinya berbincang mengenai upacara pengebumian mangsa, Dr. Jitwa dan pemandunya dilihat mengemas barang dan memasukkan ke dalam beg bagasi. Dr. Jitwa juga dikatakan melambatkan persetujuan untuk membenarkan bedah siasat dijalankan ke atas mayat isterinya. Pendakwa raya berhujah ada sesuatu yang mencurigakan dan hujahan pihak pendakwaan itu bagaimanapun ditolak mahkamah. Sehari sebelum jangkaan masa mangsa meninggal dunia, mangsa ada pergi ke rumah jirannya. Pada ketika itu, jirannya dapat melihat ada kesan kecederaan pada pergelangan tangan mangsa. Namun mangsa memberitahu kepada jirannya itu yang dia terjatuh dan bukan dicederakan oleh suaminya. Pendakwa raya ada berhujah bahawa si suami ada motif untuk mencederakan mangsa kerana adanya masalah peribadi di antara mereka berdua. Bagaimanapun, hujahan tersebut juga ditolak mahkamah dan tidak kuat untuk mengaitkan dengan pembunuhan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Jitwa Singh lawan pendakwa raya 2016 MLJ 525 Mahkamah Rayuan Putrajaya.